Korang pernah dengar tak dalam surah Al-Kahfi ayat 109? Ini bukan tafsiran yang betul-betul tafsiran, just aku bagi tahu meaning dia. Kalau korang jadikan lautan tu sebagai dakwat dan korang tulis segala ilmu Tuhan menggunakan dakwat yang lautan tu, firm. Habis dakwat tu tak habis lagi korang tulis ilmu pengetahuan Tuhan. Walaupun korang ganti dengan lautan baru sebagai dakwat, tak akan habis punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Okay, bagi korang yang sudah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih dan jutaan terima kasih kepada korang. Dan bagi korang yang baru singgah ke channel aku ucapkan welcome to The R1 Share, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan, fitness dan juga health issue dengan secara percuma. Healthy is free for all. Thank you guys. Okay korang, untuk topik kali ni aku cuma nak share sedikit benda yang simple, benda ringan untuk korang fikir sejenak berkenaan dengan keterbatasannya akal manusia dengan common sense manusia. Boleh tak kita apply untuk semua jenis ilmu, semua jenis fakta sains, dan semua ilmu boleh tak kita explain dengan menggunakan logik akal dan fakta sahaja? Boleh tak? Korang rasa macam mana? Yang tu yang aku nak bahaskan untuk kali ni. Okay, korang tengok tak graf IQ manusia, yang mana dia punya skill dia daripada 20 sampai 180, ada je sampai 150. Average IQ manusia ni adalah antara 85 sampai ke 115. Contoh macam IQ orang yang hebat, Albert Einstein 160, macam Isaac Newton 190. Antara IQ orang yang paling bijak yang pernah hidup dalam muka bumi Allah ni, nama dia William James Sidis. IQ dia dianggarkan di antara 250 sampai 300. Hebat tak? Bijak tak dia? Tapi bijak macam mana pun manusia, hebat macam mana pun manusia, kita masih ada kekurangan. Kita punya akal fikiran mesti haruslah diguidekan dengan something. Sebab kita punya akal ni walaupun bijak, masih ada weakness dia. Contoh kita tengok ilmu sekarang. Sewaktu aku belajar ilmu perubatan, apa yang aku study, ada setengah penyakit yang saintis ataupun kita punya pakar sekalipun ada yang tak faham macam mana penyakit ni boleh jadi. Contoh penyakit yang deal dengan autoimmune disease. Apa itu autoimmune disease? Autoimmune disease adalah penyakit kita punya sistem ketahanan kita serang badan kita punya sel sendiri. Contoh penyakit macam multiple sclerosis ataupun systemic lupus erythematosus. Contoh lagi, penyakit mental, orang panggil schizophrenia, Creutzfeldt-Jakob disease, CJD. Penyakit-penyakit yang aku sebut ni adalah penyakit yang saintis kita pun tak faham macam mana dia boleh jadi. Nampak tak kekurangan kita? Sebab tu kita ambil masa untuk study, makan masa. It will take years to understand certain diseases. Aku just nak highlight dekat sini, kita punya akal fikiran, kita punya fakta sains kadang tu tak dapat nak explain macam mana benda tu jadi. Kalau kita pergi ke bab agama, okay, aku tak mau sentuh agama Kristian ke, agama Buddhism ke, Judaism ke, Confucius ke, any pegangan agama ataupun ajaran mana-mana pun aku tak mau sentuh. Aku just nak sentuh Islam. Contoh, kalau Tuhan tak turunkan Al-Quran, Tuhan tak utuskan Nabi ataupun Rasul, rasa-rasa kita boleh tak dapat hidayah? Rasa-rasa kita temui tak jalan yang benar hanya menggunakan akal fikiran ataupun common sense manusia? Okay, kita tengok pada Isra' Mi'raj Nabi, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, iaitu lapisan langit yang ke-7, dalam satu malam saja. Kalau Nabi ceritakan dekat kaum Quraisy time tu, memang tak logik lah. Beratus-ratus batu perjalanan dalam satu malam. Kalau fikir, kalau kita hanya bergantung kepada common sense saja, akal fikiran time tu, zaman tu, teknologi time tu, masuk akal ke tak? Tapi kalau orang ceritakan, okey aku bergerak daripada Mekah ke Palestin hanya beberapa jam saja, orang nak heran ataupun tak waktu lah ni? Tak heran lah, sebab lah ni dah ada kapal terbang, dah ada kereta. Okey, kalau kita fikir logik untuk zaman sekarang pun make sense lah kan? Tapi kalau make sense orang dulu waktu Nabi cerita, orang tergelak, orang akan kata Nabi tu gila. Sebab common sense. Point aku nak cakap kat sini adalah common sense. Common sense manusia ni dia bersifat dipengaruhi oleh
teknologi zaman tu. Sebab tu aku cakap, kalau sesetengah ilmu tu dia tak boleh nak di-explain 100% dengan common sense ataupun dengan fakta berdasarkan peristiwa-peristiwa yang aku dah cakap sebelum ni. Korang faham kan? So oleh itu, dalam short video untuk kali ni, aku just nak cakap lemahnya akal fikiran manusia, lemahnya logik akal kita sendiri. Sebab itulah kita, akal manusia ni perlukan something, perlukan guidance. Guidance tu mesti reliable, guidance tu mestilah sahih, guidance tu mestilah kita percaya dia pokok pangkalnya, tiada unsur-unsur palsu untuk kita ikuti. Sebab kita tak boleh nak 100% bergantung kepada akal kita, sebab akal kita ada kelemahan. Sebab tu aku nak cakap, ayolah kita sama-sama hijrah daripada keadaan kita yang sebelum ni kepada yang lebih baik, supaya kita ada progression dalam hidup. Sebab orang cakap apa? Untuk setiap manusia tu, progression adalah paling penting. Tak kisahlah dia punya result dia teruk ataupun tak. Manusia tengok result, Tuhan tengok effort. Manusia dia nak tahu hang ni gagal ataupun tak. Dia tak kisahlah hang ni teruk ataupun hang ni usaha gila-gila sebelum-sebelum ni. Dia tak mau tengok hang punya effort. Dia nak tengok hang result hang je. Kalau hang gagal, orang tak akan nak hargai hang. Kalau hang lulus, orang akan memuja hang, orang akan salute hang. Yang tu manusia. Tapi Tuhan tak tengok outcome hang. Tuhan tak tengok result hang. Tuhan tak tengok hang gagal ke, hang lulus ke tak. Tuhan tengok effort. Hang usaha, hang tak tidur malam ke, hang usaha untuk berjaya, Tuhan tengok effort kita. Sebab tu perbezaan di mata Tuhan, di mata manusia tu sangat-sangat berbeza. Sebabkan hijrah untuk hari ni, aku sarankan dan aku nasihatkan untuk diri aku dengan korang semua, better kita ada progression dalam hidup. Tak kisahlah outcome kita gagal ke, outcome kita bagus ke ataupun tak, at least ada usaha untuk ada progression. Okay, aku harap untuk short perkongsian untuk kali ni ada bagi korang something lah. Dan terima kasih banyak-banyak sebab tonton untuk video kali ni, aku sangat-sangat hargai. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.